Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, hari ni masih lagi dalam tajuk yang sama di bulan Ramadan. Dan kali ni aku akan share dengan korang pengalaman yang terjadi, yang seperti aku janjikan, yang kisah terjadi dekat satu masjid yang berdekatan dengan tanah perkuburan. Okay, kisah ni aku beritahu awal, dia bukannya kisah yang aku rasa macam tertumpu nak cerita pasal orang yang dah tak ada ke apa ke tak. Ini adalah satu pengalaman yang secara tiba-tiba terjadi. So aku memang tak tahu, jadi aku just share apa yang aku lalui sahaja. Korang boleh menilai sendirilah. Kisah dia bermula pada satu hari tu, kita orang nak pergi tarawih. Kita orang tu means aku dan keluarga aku lah. Jadi masa nak pergi tarawih kat masjid tu dia sekali dengan tanah perkuburan. Maksudnya bila kita masuk je dekat simpang masjid tu, kiri dan kanan ialah tanah perkuburan. Jadi waktu masuk dalam kereta tu pun kita dah boleh nampak dah persekitaran dia dan masjid depan lah. So masa masuk tu, aku memang dah perasan ada beberapa kelompok keluarga yang duduk dekat bahagian tanah perkuburan tu. Tapi pada waktu tu aku tak ada sanksi apa-apa sebab bagi aku itu normal. Dia sebenarnya tak normal kalau orang melawat kubur waktu malam, jarang sangat lah berlaku kan. Tapi benda ni nampak normal sebab dekat kawasan masjid dan lampu-lampu pun ada. So kalau nak kata mungkin orang tu datang daripada jauh, lepas tu balik kampung, lepas tu dia nak jenguk sanak saudara yang telah tak ada ke kan, mungkin ahli keluarga dia juga punya kubur. So dia orang pergi sekejap singgah sebelum nak masuk tarawih lah. Boleh jadi macam tu kan. So aku tak adalah rasa fikir apa-apa pun, dan aku rasa benda tu normal. Dan diorang yang melawat tu pun, yang kelompok aku nampak dekat kawasan perkuburan tu, semuanya nampak macam tak ada apa-apa, nampak macam manusia biasa, and tak ada satu benda yang orang kata menyeramkan ke apa kan. Okay, sebelum tu aku beritahu dulu masa masuk kat kawasan perkuburan, yang ni kadang-kadang orang selalu tanya soalan kat aku, kat tanah perkuburan ada hantu ke? Rasanya tak ada kot. Soalan macam tu aku selalu terima. Aku tak boleh nak cakap benda ni perkataan hantu tau, sebab yelah selama hari ni pun yang kita nampak, yang aku nampak tu pun jelmaan-jelmaan jin kan, bukan rupa sebenar. And kita pun tak tahu exactly dia tu yang spesies macam mana. Hanya manusia, hanya orang kita je yang gelarkan yang ini sekian, betul tak? Jadi aku tak boleh nak cakap apa benda. Cuma yang aku boleh jawab, kalau kat kawasan perkuburan, kalau mana kata aku nampak sesuatu rupa susuk-susuk yang ada, dan di mata orang lain tak nampak, contoh dia di mata family akulah yang lain tak nampak dan tak dengar apa-apa, itu bermakna gangguan lah kan. Maksudnya jemaah-jemaah tu aku sahaja nampak. So nak katakan mungkin itu gangguan jemaah jin yang nak mengacau aku sebab mata aku memang boleh nampak ke, ataupun memang dia nak jelmakan diri dia, ataupun ada certain orang nampak ke, wallahualam. So kawasan perkuburan memang ada, tapi bukanlah bererti dekat kawasan perkuburan tu setiap jemaah yang ada tu ialah jemaah si mati, orang-orang yang dah tak ada kan. Itu aku tak ada kesahihan lah, sebabnya aku memang tak tahu. So aku hanya nampak rupa-rupa yang aku nampak sahaja, itu sahaja. Kalau nak lebih detail tu korang kena tanya orang yang lebih arif lah, ustazah yang lebih pakar bidang ni. Okay, balik pada cerita tadi tu. Lepas pada dah nampak sekitar tu semua, bapak aku parking kereta, and then kita orang pun masuklah dalam masjid. Jadi dalam masjid ni, kawasan depan saf lelaki lah, perempuan kat belakang, dan kawasan perempuan lah yang belakang dia tingkap, and terus tanah perkuburan tu. Jadi masa waktu aku masuk awal-awal tu memang tak ada apa-apa, semua nampak okey. Adalah beberapa makcik yang dah memang get ready untuk nak tarawih, duduk-duduk kat situ kan. Jadi sampaikan dia jadi macam sedikit pelik bila aku nampak kelompok yang dekat tanah perkuburan tadi masuk dekat dalam masjid tu. Okey, dia terbahagi tau, ada yang lelaki, ada yang perempuan. Kenapa aku boleh tahu lelaki dan perempuan? Separuh daripada tu yang berpakaian seperti telekong lah, and ada yang separuh lagi tu macam jubah. So diorang ni pergilah ke saf lelaki. Jadi yang perempuan ni pun dia pergilah, tapi mereka ni bergerak rapat tau, bergerak rapat yang tak boleh nak digambarkan seperti manusia normal. Masa tu yang membuatkan aku rasa macam something wrong, and aku rasa macam ni jemaah kot, macam tu kan. Okay, korang bayangkan dia pakai telekong, okay, diorang bergerak rapat-rapat tapi tanpa nampak macam bergesel. Faham tak maksud aku? Maknanya diorang berjalan tu serentak, umpama macam diorang naik satu papan roda and bergerak sekali, berjalan sama step by step, rapat-rapat. Maksudnya
boleh gambar tak? Macam tu lah, korang bayangkan saja macam tu. Jadi diorang ni bergerak terus ke ujung. Diorang tak duduk tengah-tengah. Padahal kat tengah-tengah tu macam kosong kan. Lepas tu ada orang, lepas tu ujung sekali tu baru kosong balik. Diorang pergi betul-betul hujung. So aku pun macam tengok je, tapi muka dia tak berapa jelas tau. So aku tak boleh nak describe kat korang rupa dia macam mana, sebab rupa dia macam sama-sama. Mungkin sebab aku terlalu fokuskan perjalanan diorang yang rapat tu kot. Jadi aku pun buat tak tahu. Aku pun pandang depan mula-mula. Aku tak rasa seram apa-apa pun pada waktu tu. Sampailah bila nak start terawih. Begitu start je terawih, okay, orang dah get ready, semua dah diri apa semua, dah memang nak fokus terawih. Mereka ni keluar. Okay, aku cakap terus terang waktu tu aku memang dah get ready nak terawih. Tetapi pergerakan dia tu yang membuatkan kita rasa macam nak terpandang. And aku tengok lah, diorang sama juga. Diorang keluar rapat-rapat, sama macam tadi, perjalanan tadi tu. Lepas tu hilang. Maknanya macam diorang solat isyak, lepas tu diorang tak ada waktu terawih tu. Okay, aku pun macam, aku terfikir dah itu macam jemaah kan. Tapi aku macam tak adalah overthinking. Aku buat macam biasa je. Lepas tu kan kita waktu tu masjid tu bawa terawih 20 rakaat tak silap aku. Tapi family aku 8 je. Lepas tu masa tu lah rakaat ke berapa macam kita dah cukup settle 4 tu kan, aku nampak diorang masuk balik. Masa diorang masuk balik tu sepatutnya pada awal tu dia ada beberapa orang, macam 3 ke 4, aku tak ingat sangat sebab dia orang rapat kan. Tapi waktu dia dah masuk kali seterusnya tu, ada 2 je. 2 orang ni memang gerak serentak masuk duduk kat tempat yang hujung tu juga. Okey, lepas tu aku pun tengok, okey tak ada apalah. Okey, nak start rakaat yang seterusnya tu, aku macam ke depan macam ni tau. So bila aku ke depan macam tu, aku nampak lah kat bahagian tepi. Sebab aku memang macam tu, bila macam tengah solat, bila kita dah stop sekejap dan kita nak teruskan seterusnya, kita nak betul-betul tempat duduk kita kan. So mesti kita macam terpandang ke kanan ke kiri kan. Jadi masa aku terpandang tu lah yang aku perasan mereka ni semua pandang aku tapi tak ada rupa. Sebab tu lah pada awal tu aku tak berapa cam. Mungkin sebab aku fokus kat bawah dia, so aku tak berapa nampak muka dia kan. And pada waktu aku pandang tu lah yang aku nampak memang tak ada muka. Jadi kau tahu tak apa maksud aku yang tak ada muka tu macam mana? Diorang bertelekung tanpa muka. So telekung tu kosong. Dan benda tu sangat-sangat seram bagi aku lah. Aku tak tahu lah bagi korang kan, tapi bagi aku memang sangat seram. Dan bila aku terkejut tu, aku terus tukar tempat dengan mak aku ke kakak aku. Masa tu aku tak ingat. So aku terus tukar ke sebelah sini. Aku tak nak tengok situ. Sebab waktu aku pandang dia macam tu, dia toleh ke arah aku. Bayangkan telekung kosong yang memandang kita kan, dia macam seram. Benda tu macam mengejutkan aku. Lepas tu of course lah, masa tu aku dah terawih, dah tak apa fokus kan. Aku pun tak tahu apa aku baca masa tu, sebab aku memang terlalu macam seram, macam terkejut lah. Lepas tu okay, dah terjadi macam tu. Okay, dah settle semua-semua habis tu, mereka ada lagi tau, yang 2 orang ni ada kat ujung tu. Jadi dah settle salam apa semua, nak bangun lah. Aku macam terus nak keluar sebab kita orang bukan orang area situ. So memang nak balik lah lepas tu. Jadi bila dah bangun apa semua, nak salam-salam kiri kanan apa semua tu, yang kat belah seujung tu, dia bergerak slow tau. Lepas tu tak tahu macam mana, bila aku dah lipat sejadah tu, dia betul-betul sebelah aku. Dan benda tu memang sangat-sangat mengejutkan. Lepas tu aku terus macam buat tak tahu. Lepas bila aku nak buat tak tahu tu, mak aku tanya kat aku, kamu tak salam ke makcik kat sebelah tu? Maknanya mungkin ada orang kat sebelah aku, tapi aku tak nampak. Yang aku nampak hanya jemaah tu tau, yang jemaah telekung tu kan, yang macam orang tapi tak ada muka tu kan. Lepas tu aku jadi macam tak apa dah nak cepat kan. Aku pun keluar lah. Jadi bila aku nak keluar tu, aku terdengar suara tau. Suara macam dia nak kata menangis pun tak sangat, tapi suara yang macam 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 tu. Dia bukan macam dia bukan menangis macam tu tau. Jadi aku pun macam, bunyi apa ni? Okey, kalau aku pandang belah sini, sebab bunyi tu memang belah sini. So kalau aku pandang belah sini, memang sebelah tu tak ada perkuburan. Jadi aku ni elak daripada nak pandang ke sana. Tapi bila bunyi tu terlalu kuat, aku jadi macam nak terpandang kat. So bila aku macam nak terpandang tu kan, aku nampak lah yang telekung yang lain, macam geng-geng yang lain, perempuan lain tadi tu yang pakai telekung tu, tapi dia tak pandang ke arah aku. Jadi aku tak nampak lah muka dia kan. So dia memang ada kat tepi-tepi tu. Dia orang pun bergerak. Dia bergerak-gerak slow. Dia orang bergerak ni sama macam aku cakap tadi lah, macam seolah-olah dia naik papan roda, bergerak laju macam tu, serentak sama-sama rapat-rapat kan. Bergerak pergi kat tanah perkuburan tu. Jadi dia pergi kat tanah perkuburan tu kan, masing-masing ambil satu-satu kubur. Maksudnya dia 2 kat sini, yang 2 tadi yang kat atas, maknanya ada 4 lah, 4 macam tu. 4 aku rasa. Aku tak berapa sure ni bab berapa hitungan dia ni, minta maaf sekiranya salah, jangan ambil serius. Tapi macam tu lah, mereka ni duduk satu-satu
maknanya satu-satu setiap kubur tu duduk satu-satu. Dan lepas tu dia macam jatuh tau. Dia macam kan kita nampak dia macam kain telekung kan, tapi dia kain telekung yang seperti ada susuk tubuh. Dia cuma tak ada rupa je, tapi dia seperti susuk tubuh. Maknanya korang bayangkan orang yang real pakai telekung, lepas tu tak ada muka saja, tapi susuk tubuh tu memang nampak nyata. And dia macam jatuh, lepas tu hilang. Macam hilang sahaja macam tu je tau pemandangan tu. Lepas tu aku macam terkejut. Aku macam terfikir, benda apa yang aku nampak tu? Macam nak cakap benda ni kalau aku cerita ke orang, orang akan rasa macam kau ni banyak kuat imajinasi lah. Macam benda tu mengarut tau, macam tak logik langsung. Yelah, sebab selalunya rupa-rupa jelmaan ni kan dia ada rupa. Tapi yang ini cerita pasal telekung, macam memang bunyi macam kedengaran agak mengarut kan. Tapi itulah hakikat yang aku lalui. Dan aku rasa macam pelik sangat-sangat. Kenapa setiap yang jelma tu macam tu dia pergi kat setiap satu kubur yang ada tu. So waktu tu aku tak adalah kaji apa-apa pun, sebab memang dah malam masa tu. Aku pun macam risau. Jadi tanah perkuburan ni ialah tanah perkuburan kat kampung aku. Sampailah satu hari tu waktu raya, nak pergi kubur arwah nenek aku kan. So area situ juga. Jadi aku macam terdetik lah nak pergi kat kubur yang aku pernah nampak tu kan. Maksudnya yang ada orang macam telekung tu lah. Aku pun pergilah tengok. So aku pergi tengok satu-satu nama. Memang semua nama perempuan. Aku tak adalah kata mungkin itu jemaah arwah tu yang berkeliaran ke atau berkorin dia ke apa ke. Aku tak cakap benda macam tu sebab aku tak tahu itu apa dia. Boleh jadi itu hanya jemaah jin yang nak menyesatkan aku dan nak mengusik kan. Tapi cerita dia macam bila terjadi macam tu, aku jadi macam nak tahu. Tu yang membuatkan aku pergi kat kubur tu. Tapi sekiranya apa yang aku terfikir tu salah dan sebagainya tu, maafkanlah aku, sebab aku just cerita berdasarkan pemikiran aku. Selalu macam tu, bila terjadi kat kita mesti akan macam terfikir. Tapi kita tak jumpa pun jawapan tu. Sebab kalau nak dikatakan itu memang ditakdirkan jemaah yang ada, hanya Allah je yang tahu. Aku tak tahu apakah maksud di sebalik jemaah tu. So itu jemaah yang terjadi kat area perkuburan dekat dengan masjid. Okay, itu kisah yang pertama yang aku nak share dengan korang. Dan kisah seterusnya aku nak share dengan korang ni agak sedikit pelik juga, susah juga untuk terima akal, tapi boleh jugalah berkongsi dengan korang kan. Maknanya bukan secret sangat lah. Okay, kisah dia macam ni tau. Masa bulan puasa juga, okay, aku pergi bazar Ramadan. Okay, masa tu kan kat bazar Ramadan kan ada orang macam minta sedekah. Selalunya benda ni masa hari-hari biasa lah, macam pasal malam apa semua kan. Jadi adalah 2-3 orang juga. Maknanya setiap perjalanan tu adalah beberapa orang kan. Macam satu tunggu kat sini, ke depan lagi ada lagi kan. Sampailah mula-mula aku ni waktu jalan kat situ, aku nampak lah seorang pakcik ni minta sedekah. Dan masa tu aku macam tak ada rasa nak bagi. Jenis aku macam ni tau, kalau aku nak bersedekah, aku akan bersedekah macam ikut pada hati aku. Maksudnya bila tiba-tiba hati aku macam meruntun-runtun macam nak bagi duit lah kat orang ni, aku akan bagi. Aku tak kira sama ada dia tu Islam ke, dia bukan Islam ke, aku akan bersedekah sahaja sekiranya aku nak beri. Tapi sekiranya aku tak ada perasaan rasa nak memberi tu, membuat-buat, aku takkan berilah. Macam tu. Tapi pada waktu tu dekat bazar tu, yang pertama tu aku ignore, yang kedua tu pun aku ignore, yang ketiga tu nak terdetik kat hati aku nak bagi tau. Yang ketiga tu waktu aku nak bagi dia tu, aku tak fikir panjang. Okay, aku ada RM10 masa tu. Aku nak beli nasi and kuih. Mana cukup kan? Tapi masa tu juga aku nak bagi dia RM5. Kiranya RM10, aku tu RM5, lepas tu RM1 kan. Jadi aku masukkan RM5 sekeping tu dekat dalam bekas dia. Jadi masa tu aku tengok dia, mata dia macam, mungkin dia buta kot, tak sure, sebab mata dia macam lain sikit kan. Jadi aku masukkan RM5 tu pun secara orang kata slow. Maksudnya kalau kata dia sedar tu macam tak logik juga. Atau mungkin sebab selalunya orang yang kurang upaya ni dia ada kelebihan lain kan. Dia boleh detect jalan kita, step by kita, dia punya deria dengar dia lagi kuat ke, wallahualam. Bila aku dah masuk tu kan, dia macam alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dia macam tu kan. Lepas tu dia cakap terima kasih, semoga diberkati, adalah doa dia kan. Jadi aku pun amin. Aku pun jalan terus. Bila aku dah jalan terus, dah settle pusing satu round tu, dah tawaf habis, aku pusing balik. So masa aku pusing balik, aku tengok pakcik tu dah tak ada. Jadi aku rasa macam dia berkali tempat ke? Aku macam cari jugalah, memang tak nampak. So aku terus jalan, semua aku buat tak tahu je. On the way aku nak balik ke rumah aku tu, memang aku jalan kaki tau. On the way aku nak balik tu,
aku nampak pakcik tu dekat tepi bangunan tau. Bangunan tu belakang dengan bank. Maksudnya dia betul-betul kat kawasan yang aku nak balik ke rumah aku tu lah. So bangunan bank tu dia duduk kat tepi tu. Masa dia duduk kat tepi tu, dia macam dia menghadap ke tempat lain tau. Jadi bila aku lalu tu, dia macam Assalamualaikum. Dia bersalam. Lepas tu aku macam ni pakcik tadi ni kan. Aku masa tu dah macam rasa macam aku kena scam. Tapi sebab kan yelah kita sedekah biar ikhlas kerana Allah kan maksudnya. Jadi tak payahlah kita nak merungut dah ditipu ke tak tipu kan. Itu kerja dia. Itu urusan dia dengan Allah. So aku macam tak ambil pot lah. Cuma aku katanya ni pakcik tadi ke? Takkan nak bagi duit lagi. Duit dah tak ada kan. Macam tu lah aku fikir kan. Tapi aku Waalaikumsalam. Aku buat tak tahu je lah. Aku buat biasa je. Yang aku peliknya, aku dengan dia jarak tau. Macam mana dia boleh tahu aku lalu? Maksudnya macam mana dia tahu ada orang lalu yang dia beri salam kan? Tapi aku macam aku cakap lah, aku susun-susun. Aku rasa macam mungkin dia ada kelebihan lain kan. Aku pun jalan-jalan sampai jalan ke depan lagi tu kan. Selang macam 1 kilometer macam tu, aku dah nampak susuk pakcik tu ada lagi kat depan tu. So waktu aku nampak tu, aku dah macam ni macam terkejut. Cepat gila dia jalan. Takkan dia jalan sampai boleh ke depan terus kan. Jadi masa tu lah aku dah macam blur. Takkan jemaah kan. Aku macam bermain-main dalam kepala otak aku. Okay, sebelum korang terfikir bukan-bukan, aku beritahu dulu masa aku pergi tu aku bukan seorang aku ada dengan kawan-kawan aku lain. Tapi aku tak adalah communicate dengan kawan aku lain ni. Jadi kita orang pergi serentak. Cuma yang lalui benda ni aku. Sebab dia takkan aku nak cerita pula tadi aku sedekah. Lepas tu pakcik ni mengarut lah kan. Jadi waktu tu aku bukan kesorangan. Nanti kan ada orang kata kau memang suka jalan seorang-seorang. So aku beritahu lah kan, biar korang tahu yang aku bukan jalan seorang-seorang. Jadi masa tu sambung balik. Jadi masa tu bila aku nampak pakcik tu kan, aku dah jadi macam was-was. Dia lalu kok mana kan. Aku macam fikir macam tu. Lepas tu kan dia beri salam lagi. Aku pun Waalaikumsalam. Masa tu lah kawan aku seorang ni, dia macam terpandang aku. Kau kita ni je dekat aku kan. Lepas tu aku pun okay. Aku macam tu kan. Okay, tak ada apa. Mungkin sebab dia tengok aku jawab salah, ataupun dia mungkin boleh jadi dia tak dengar orang tu beri salam, ataupun dia mungkin tak nampak ke. Wallahualam. Lepas tu jalan lagi sampai betul-betul kat kawasan perumahan aku. Maksudnya sebelum nak sampai ke rumah tu, kawasan perumahan ada satu bangunan kat sini ni. Aku nampak pakcik tu lagi. Masa ni dia lain sikit. Masa ni dia tak ada pegang bekas, dia tak ada pegang apa-apa, tapi kopiah kat kepala dia bertukar jadi serban. Dia pakai serban. Yang tu memang aku macam pelik lah, sebab dia kopiah dengan serban kan memang jauh lah, memang boleh nampak lah perbezaan dia tu kan. So aku pun tengok. Masa tu dia tak beri aku salam. Dia hanya beri aku senyuman je. Yang terakhir tu. Jadi waktu dia beri senyuman tu, aku pun tengok. Aku tengok pusing sikit je, dia jadi asap. Dia bukan jadi asap yang memang ketara nampak macam asap macam cerita drama tu. Tak. Dia macam mana? Dia macam berpecah. Dia macam berpisah. Macam slow asap kan. Slow kau tak nampak dah jemaah pakcik tu. Maknanya slow kau tak nampak dah susuk tubuh seperti seorang lelaki tu. Jadi aku pun macam Masya Allah, apa ni? Aku macam terkejut. Sebab itu mungkinlah macam bagi aku macam pengalaman yang aku tak pernah, maksudnya tak biasa terjadi, yang kita nampak jelas betul-betul depan mata. Macam sebelum ni pernah terjadi waktu aku kecil, and then waktu tu pula aku tak ketara. Dan ini waktu siang dan jelas nampak benda tu jadi asap tau. Dan asap tu dia macam, dia tak sama macam asap korang bakar sampah tau. Macam mana aku nak cakap Dia seperti halus yang macam berkecai slow, yang macam memang tak, macam mana nak cakap Korang perasan tak kalau korang kaca, kalau dia ada kisar betul-betul jadi halus macam habuk tu kan, macam serbuk tu kan. Macam tu lah dia macam berkelip, tapi kelip yang tak berapa nampak, and hilang. Alhamdulillah. Sorry. Jadi masa tu lah aku nampak. Dan aku memang kagum sikit lah, terkejut kan dengan jemaah seperti tu. Yang itu pun aku tak tahu itu apa dia. Tapi bagi aku semua tu adalah, yelah, tak ada apa-apa pun kan. Sebab memang daripada dulu pun aku memang macam ni. So benda tu tak asing lah daripada aku. Cuma dia sesuatu yang susah untuk aku nak describe dengan korang. Dan aku pun tak tahu kenapa dia jelma macam tu, dan kenapa aku pun macam terlibat dengan benda tu. Cuma aku doa supaya yang baik-baik je lah yang datang kat aku kan. Dan lagi satu, kalau itu jemaah pun aku tak rugi apa pun. Aku sedekah ke, aku tak ada terfikir pun ke mana hilangnya duit ke apa pada masa tu. Cuma waktu tu bila aku nampak yang asap tu kan, aku rasa macam ni mungkin apa ni, jemaah yang baik-baik kot. Aku terfikir macam tu je lah. Lepas tu cerita tu habis kat situ saja. Tak adalah melarat, tak adalah sampai aku balik rumah pun termengigau ke apa semua. Okay, kisah yang seterusnya aku nak cerita kat korang ni pula. Okay, yang ini kisah dia agak tak tahulah nak cakap seram ke ataupun
sesuatu ke. Okay, cerita dia macam ni. Aku pergi bazar, aku pergi kat satu gerai makcik ni, dia jual kuih-kuih tau. Memang kuih saja, dia jual beraneka kuih. Jadi aku ni teringin nak makan kuih yang ada pulut, lepas tu dia ada ubi ke apa, kuih apa entah, tak tahulah kan. Okay, aku teringin sebab masa tu memang susah nak jumpa kuih yang seperti itulah. Kuih-kuih, orang kata kuih-kuih kampung, kuih tradisional, tak tahulah kan. Lepas tu dia ada jual, so aku pun beli. Masa aku nak beli tu, aku dah beli semua. Lepas tu aku cakap kat dia, mula aku macam nak banyak, atau aku fikir, ni kalau pilih banyak-banyak kan tak habis pula, dah jadi membazir. Aku jadi baby macam tu lah. Lepas tu makcik tu respon, tak apa, beli banyak-banyak senang kan, nanti kan kepunan nak makan lagi kan, dah makcik tak ada pula, dia macam tu kan. Lepas tu aku cakap, apa makcik ni kan, tak apalah, beli ni dululah sikit-sikit. Tak pun boleh campur tak makcik, aku macam tu kan. Lepas tu macam tu kata, boleh ni, ambil ni, macam tu lebih kurang kan. Lepas tu aku pun okey, aku pun ambil lah mix. Lepas tu masa aku dah settle bayar semua, aku nak pergi, jadi makcik tu cakap kat aku macam ni, tak nak rasa ke ni, nanti kan tak boleh dah, makcik jual kat sini hari-hari kan, esok lusa saya datang lagi kalau sedap kan, aku cakap tu. Lepas tu dia pun cakap, tak apalah, try lah rasa, takut nanti tak sempat dah, dia cakap tu kan. Aku macam pelik, kenapa makcik tu cakap macam tu kan, benda tu macam tak ada apa-apa, tapi sebabkan dia kata nanti tak sempat tu, macam seolah-olah macam macam pelik lah. Selalunya orang cakap macam tu kan, macam sesuatu macam makcik ni kan, aku pun dah sebut salah, tu nak beli lagi pun aku fikir nanti membazir, sebab aku nak makan seorang je. Lepas tu tak adalah, aku cakap tak apa, esok saya datang lagi. Dia cakap, betul ni, nanti kamu menyesal lah tak makan kuih makcik ni. Lepas tu tak boleh tidur malam dia tu kan. Aku pun macam gelak-gelak lah kan. Lepas tu okay, aku pun balik. Sampai je dekat rumah aku, makan kuih dia sedap tau. Memang aku tak tipu lah, memang rasa dia sedap. Makan pun okay, tak ada apa-apa yang pelik pun masa ni. Okay, esok tu pula aku pun lalu kat kedai dia. Aku nampak lah makcik tu berniaga, tapi waktu tu aku tak beli pun kuih dia. Tapi makcik tu pun tak perasan aku kot. Hari seterusnya, selang beberapa hari lah, aku tak dah pergi bazar hari-hari. Selang beberapa hari tu, aku nak pergi beli kuih. Jadi aku pergilah kat makcik tu. Aku jarang nak beli donat tau waktu tu. So aku pergi. Aku cakap lah nak donat satu semua. Makcik tu kan sombong gila tau. Dia macam tak ramah apa-apa semua. Dia tak cakap apa-apa pun dengan aku. Aku pun tu makcik ni kerek kan. Okay, tak apalah, aku pun beli, dah bayar apa semua. Okay, memang makcik tu tak bercakap dengan aku. Okay, yang ini memang susah sikit nak terima akal lah. Dia tak cakap apa-apa dengan aku, and then aku dah bayar, aku settle. Lepas tu kau tahu tak, aku balik rumah, aku check kuih aku, donat yang aku beli tu jadi ayam goreng. Bunyi macam kelakar kan, macam tak logik. Apa benda ni, kau beli apa tak, kau tak ingat. Aku sendiri pun macam, aku beli donat lah, apa aja ayam pula ni kan. Aku macam fikir. Lepas tu aku tanya kat member aku, ni tengok aku beli apa. Lepas tu dia pun cakap, ayam lah. Macam member aku pun nampak ayam, memang nampak ketara ayam. Lepas tu aku cakap, aku macam tu memang aku tak silap. Aku memang yakin aku beli donat, dan aku memang beli kat gerai makcik tu. So aku macam tak puas hati, macam mana pula datang ayam ni kan. Bila pula aku berangan ke apa ke. Okay, tak apa, esok tu pergi terus bazar. Aku macam nak jumpa makcik tu kan, sebab makcik tu tak ada jual goreng-goreng tau. So aku pun pergi kat kedai tu. Aku tengok tak ada pun orang jual. Memang kat situlah kedai dia. Orang tu jual ayam goreng, nugget apa semua kan. Lepas tu cakap, Kak, makcik yang niaga kat sini jual kuih tu pindah mana kan. Aku cakap tu. Lepas tu dia cakap, makcik mana? Lepas tu cakap, ada yang jual kuih, yang jual semua kuih tradisional apa semua. Lepas tu dia fikir-fikir, Kak Nak ke dia tu kan. Lepas tu aku cakap, yelah kot, tak tahulah nama sebab saya beli kuih kat dia. Kak Nak tak ada dah dia tu. Lepas tu aku cakap, tak ada dah. Tak ada dah apa? Dia tukar kedai ke? Dia tukar kat bazar lain ke? Aku tanya kat dia. Lepas tu kakak tu cakap macam ni, tak, Kak Nak tak ada dah. 3 hari lepas dia jatuh. Lepas tu dia sakit jantung. Macam tu lah lorat dia. Lepas tu aku cakap, semalam saya beli kuih, tapi tu lah yang saya pelik tu, saya beli kuih tapi jadi ayam. Lepas tu cakap, semalam tak cam lah muka kamu ni, dia tu kan. Aku pun macam fikir, aku terdiam lah. Semalam saya beli kuih, tu yang saya nak tahu tu. Saya beli kuih, saya memang ingat, tapi makcik tu tak cakap apa-apa dengan saya. Lepas tu saya balik rumah, kuih tu jadi ayam. Jadi saya terfikir lah, saya sebenarnya pergi beli kat satu tempat ke apa ke. Lepas tu, tapi tu lah, aku tak cam ke hang ni, dia tu kan. Lepas tu tanya kat laki dia. Lepas tu laki dia kata, ni lah yang beli semalam, tak ambil balance. Lepas tu aku macam terfikir, aku tak ambil balance. Tu cakap, ni bagi balik kat dia. Dia kata aku bagi kat dia RM5. Ayam tu harga RM2. Balance lagi RM3 aku tak ambil. Dia kata, lepas tu waktu dia panggil pun aku buat tak tahu, aku buat noheng terus belak. Tu laki dia cakap, sebab kakak tak ingat aku. Lepas tu aku cakap, aku jenuh Aku fikir betul ke aku ni mengikau ke.
Memang aku ingat sangat-sangat. Aku memang beli kuih dengan makcik tu. Dan masa tu kejadian tu, makcik tu macam kerek dengan aku. Memang aku ingat benda tu. Alih-alih sampai rumah aku beli ayam. Dia macam sesuatu yang susah aku nak terima benda tu. Aku rasa macam tak puas hati gila. Aku rasa macam takkanlah aku kena poka, aku tak sedar. Tapi berbalik pada cerita yang kenyataannya, rupa-rupanya yang makcik tu dia meninggal. Maknanya hari yang pertama aku beli tu, yang kuih tu, yang dia pesan-pesan tu, itu memang betul dia. Lepas tu hari seterusnya tu dia dah tak ada. Dia kata 3 hari dia dah meninggal. Masa tu lah bila aku dah balik rumah baru aku terfikir, mungkin waktu aku beli ayam yang tu, sebenarnya aku memang beli ayam, tapi bayangan mata aku saja dikaburi yang aku nampak kedai makcik tu dan aku nampak kuih-kuih. So aku pun belilah. Sebenarnya yang nyatanya ialah kedai ayam tu, bukan kedai makcik tu. Aku buat conclusion macam tu lah yang nak sedapkan hati aku sendiri. Dan mungkin juga macam tu, kalau tidak takkan jadi macam tu. Sebab kalau aku nak cakap aku ni mamai, aku ni mengarut ke apa semua, sebab aku memang ingat. Sebab tu lah bila balik aku tanya kawan aku, sebab aku memang dah rasa macam, ya aku beli kuih, bukan aku beli ayam. Aku memang beli donat. Aku memang ingat benda tu. Jadi peristiwa tu lah yang aku rasa macam pelik sikit. Dia macam tiba-tiba macam tu. Aku tak tahu kenapa aku tak sedar. Mungkin waktu tu aku jadi blur ke, aku memang mata aku jadi macam ni ke, sampai balance aku tak ambil kan. Wallahualam. Apa yang berlaku kat aku tu susah untuk ditafsirkan, tapi itulah kejadian yang berlaku kat aku di bulan Ramadan. So benda-benda yang macam orang kata mungkin diusik secara light-light je, tapi itulah dia peristiwanya. Okey, sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Aku akan sambung di video yang akan datang dalam tajuk yang sama lagi, perkongsian tentang Ramadan lagi. Aku masih ada banyak lagi pengalaman yang aku tak share dengan korang, so aku akan buat di next video aku. Okay, kiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kesilapan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.